Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih dan sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya hari ini kita bersama lagi dalam bersiaran langsung terus daripada dari studio Jom Channel, dan dapat diikuti siaran langsung kita ni melalui Jom Channel FB Live dan Jom Channel YouTube. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama kita sepanjang program kita yang dah bermula daripada siri 1. Dan hari ini kita macam biasa dalam bicara bersama YB Khalid Samad untuk ke siri ke-50-nya. Dan tentunya kita hari ini bersama dengan Yang Berhormat Menteri, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Khalid bin Samad, Menteri Wilayah Persekutuan, merangkap pengarah komunikasi Parti Amanah Negara dan juga merangkap ahli Parlimen Shah Alam. Terima kasih Tuan YB Haji kerana sempat bersama kita sekali lagi. Hari ini aku terpaksa mengambil alih tugas macam biasalah, tugas Wazi kerana Wazi ada sedikit masalah, dia masih lagi di hospital dan bersama dengan hospital. Tapi untuk sepanjang 1 jam ni insya-Allah kita akan bersama dengan Haji menggantikan Saudara Zawazi. So isunya hari ini kita bawa tajuk yang membawa tajuk Tanglong dan Jawi. Apa isunya? Dan sepanjang kita dah merdeka 60 tahun dah YB ya. Dan isu Tanglong dan Jawi ni bukanlah satu isu baru pada negara ni. Sebenarnya dia dah pun kita implementkan dan pun kita biasakan dah dengan kebudayaan budaya ini daripada 60 tahun yang lalu. Mungkin ketika zaman Kesultanan Melaka lagi ya. Jadi untuk tu rasanya mungkin Haji, apakah mukadimah yang nak Haji bawa untuk siaran kita, program kita yang ke-50 ni, yang kita buat tajuk kepada Tanglong dan Jawi. Apa isunya? Silakan YB. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah sampai ke yang 50 dah ya? 50 dah Abi. Masya-Allah. Hari Isnin lepas kalau tak silap saya, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid pun dah hadir ke studio dan dia akan terus-terusan dan kita dah mulalah yang bicara menteri dan timbalan menteri daripada amanah yang dulu insyaallah. Mungkin yang lain-lain tu kalau dia nak masuk kemudian kita boleh bincang. Dan untuk makluman para penonton juga, pada next week ni kita dah aturkan supaya Yang Berhormat Dr. Zulkifli, Datuk Seri Dr. Zul akan bersama kita pula. Ya tu, insya-Allah lah dengan itu kita boleh memperjelaskanlah banyak isu-isu yang ditimbulkan dan mungkin semua menteri dapat peluang untuk menjelaskan apa yang diusahakan oleh kementerian masing-masing ya. Tajuk hari ini Tanglong dan Jawi ya. Apa isunya? Ya, adalah pasal ni pun saya timbul oleh kerana ada yang dalam semua perkara dia orang nak timbulkan kononnya Pakatan Harapan ni tunduk kepada bukan Melayu, tunduk pada DAP lah dan sebagainya lah. Ni termasuklah dengan dakwaan seorang mufti yang buat komen yang macam tu pun. Saya pernah tegur pada dia lah, kata kalau kamu nak masuk politik, kamu letak jawatan lah sebagai mufti, masuk politik lah. Dulu saya komen, dia pun dah pagi ni saya dapati ada jugalah yang dia respon, dia kata orang yang cakap pasal politik, mufti cakap politik, dia kata suruh letak jawatan sebagai mufti. Tapi orang politik cakap pasal agama tak ada pula disuruh letak jawatan sebagai ahli politik kan. Jadi mufti. Nak jadi mufti kata kata teruk sangat hujah. Dia kalau dia nak bagi satu pandangan sebagai mufti, dia nak komen-komen tu biarlah komen-komen tu biarlah yang
apa ni dia katakan enlightened lah, ya, memberikan ilmu, memberikan satu sumbangan, ya. Ini dok perli tunduk pada DAP lah, tak patuh pada apa ni, tak setia pada DAP lah, tak pernah lawan dengan DAP lah. Ini apa ni jenis komen politik murahan yang tak layak lah datang daripada seorang mufti, kan. Dan itu jelas menunjukkan mainan politik, kan. Dan saya rasa apa ni, kalau dia nak main berpolitik dengan keadaan yang sebegitu, lebih baik dia jangan jadi mufti, kan. Kita dalam politik memanglah kita bincang semua isu, termasuklah soal perpaduan negara, termasuklah yang ada sentuh, termasuk soal keagamaan, tapi tak adalah kita sampai nak keluarkan fatwa ataupun beri satu teguran terhadap tafsir Quran ke apa dan sebagainya, kan. Ataupun ulama-ulama ataupun pandangan ulama-ulama muktabar dan sebagainya, tu lainlah keadaan itu, ya. Yang soal sekarang ni yang ditimbulkan ialah tentang soal Tanglong. Ada yang komen, woi, bila isu Tanglong kat sekolah tu diturunkan sampai 7 orang menteri pergi, ya. Wah, besar sangatlah isu Tanglong ni. Dia sebenarnya dianya memang isu besar kerana ianya merupakan satu trend politik perkauman Melayu haluan kanan, ya, perkauman ataupun nasionalisme haluan kanan yang ekstrim, yang terlajak, ya, yang baru nak cuba muncul, ya, di atas pentas ataupun arena politik negara, ya. Dan sikap-sikap yang ekstrim yang sebegini, yang tak boleh tengok adanya Tanglong lah, tak boleh tengok adanya tulisan Cina lah, apa dan sebagainya, memang kita kena lawan, ya, kerana ianya satu trend yang kita tak boleh beri ruang untuk ianya diutarakan tanpa adanya bantahan, ya. Kerana apa? Kerana negara kita daripada awal, seperti mana yang Angka Ali sebutlah, dah 60 tahun kita merdeka, isu ni dah lama dah termaktub dalam perlembagaan, ya, bahawa kita ni negara yang berbilang kaum, kita saling hormat menghormati, kita ada hak yang kaum lain pun ada hak, walaupun bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan, tetapi bahasa-bahasa yang lain bebas untuk diamalkan dan sebagainya lah, ya. Tak ada masalah, ya. Ada orang mendakwa bahawa tulisan Cina ni bercanggah dengan perlembagaan. Sekolah vernacular ni pun bercanggah dengan perlembagaan, ya. Ada yang keluarkan kenyataan bahawa selagi mana ada sekolah vernacular ni, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, maka masalah perkauman akan sentiasa wujud, ya. So kata-kata yang seperti itu yang tidak bijak dan bercanggah dengan fakta, ya, kerana apa yang kita tahu bahawa bila digubalkan perlembagaan pun memang benda tu dah ada. Lalu orang yang dah menggubalkan perlembagaan, takkan dia tak faham perlembagaan yang dia gubal sampai kata sekolah yang jenis kebangsaan ini adalah bercanggah dengan perlembagaan. Lalu bila digubalkan perlembagaan tu, kalau itulah maksud perlembagaan, kenapa dia tak hentikan, ya? Hakikat bahawa yang zaman semasa ianya digubalkan dan sebelumnya dan seterusnya, wujud sekolah-sekolah vernacular ini tidak adalah bukti bahawa ianya tidak bercanggah dengan perlembagaan. Hanya golongan yang ultra, kononnya lah ultra Melayu. Dia ingat dia memperjuangkan kepentingan orang Melayu, tapi dia menjadikan orang Melayu ni bagaikan katak di bawah tempurung, ya. Kita sebenarnya kita nakkan satu bangsa Melayu yang maju, yang terbuka, yang tak takut dengan bayang-bayangnya sendiri, ya. Yang boleh hidup bersama dalam dunia yang penuh dengan kepelbagaian, ya. Dan ini adalah kekuatan negara kita yang menjadikan negara kita ni berbeza dengan negara-negara yang lain di dalam kawasan, malahan di dalam dunia, ya, mungkin, ya. Kita satu-satunya negara yang menunjukkan contoh saling hormat menghormati yang tinggi, dan ini bagi saya datangnya daripada ajaran Islam, kerana Islam tu memang dia ajar kita begitu, ya.
kita tak membenci dan memusuhi bangsa lain kerana bangsa berbeza. Kita tak benci agama orang yang agama lain kerana dia agama berbeza, kerana ini semua hak masing-masing, iaitu pilihan dan iktikad dan kepercayaan masing-masing. Tak boleh kita paksa, tak boleh kita benci oleh kerana itu. Kalau orang nak lawan kita, nak berperang dengan kita, tu lain cerita lah, kan? Tapi bila isu Tanglong ni berlaku, maka semua terperanjat. Macam mana, kenapa jadi sampai begitu? Siapa yang dok ajar budaya dan nilai-nilai benci kepada aspek-aspek kaum yang lain, budaya orang lain, sedangkan dulu tak ada masalah, kita boleh bercampur dan sebagainya. Kalau dia nak kata ini zaman PH, daripada dulu dah ada. Tapi yang baru adalah reaksi yang melampau, yang sengaja nak ditunjukkan. Kerana apa? Kerana diorang nak timbulkan isu perkauman, kerana nak jatuhkan PH ini mesti dengan isu perkauman, kerana isu lain dah tak boleh pakai. Ya, isu rasuah ke, isu kleptokrasi ke, isu tak amanah ke, tak boleh pakai. Yang boleh pakai hanya isu kaum, ya, dan inilah di antara dan agama, dan inilah isu-isu yang mufti pun turut berserta. Dia pun jadi sebagai proksi kepada UMNO dan PAS, nak laga-lagakan umat dan bangsa dan rakyat, sedangkan kita dah buat satu asas kenegaraan, iaitu yang terkandung dalam perlembagaan kita. Ya, marilah kita hayatinya dengan baik, dan kita tunjukkan nilai-nilai Islam yang positif, yang sebenarnya memang itulah apa yang Islam ajar. Kenapa kita nak galakkan? So bila benda tu berlaku, memanglah ramai yang terperanjat dan nak tunjuk bantahan terhadap satu trend yang nak cuba dibawa oleh pihak pembangkang, dan diberitahu dalam dalam kita punya WhatsApp group dan sebagainya, siapa yang nak datanglah. Lalu adalah yang ada yang sampai 7 orang menteri, bukan dirancang 7 orang menteri itu pergi, tapi kebetulan orang yang free pada petang itu ataupun dalam perjalanan balik daripada pejabat pada petang itu semua pergi. Ya, itulah yang berlaku, ya. Dan ini bagus kerana ianya menunjukkan bahawa kita ni tolak sikap ekstremis, ya, yang nak dibawa oleh golongan malangnya, golongan agamawan pun terlibat dengan ekstremisme yang sebegini. Tu saya rasa satu perkara yang menyampaikan ataupun menunjukkan mesej yang jelas bahawa bawah PH kita takkan terima sikap perkauman yang ekstrim yang sebegini, yang sempit dan ekstrim yang seperti ini. Kalau sama ada orang nak turunkan Tanglong ke, ataupun turunkan ketupat yang masa raya ke, ataupun yang India punya sambutan ke apa, kita akan bantah, ya, kerana negara kita negara yang berasaskan, bagi saya, prinsip-prinsip saling hormat menghormati, li ta'arafu, yang diajar oleh Islam, ya, bukan ekstremisme Melayu ataupun keagamaan yang dibawa oleh golongan-golongan yang tak begitu yang ada kepentingan dan agenda lah, ya, untuk tujuan politik semata, tujuan politik mereka. Baiklah tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat para penonton Jom Channel yang setia bersama kami. So kita mengalu-alukan sebarang soalan atau apa pertanyaan yang untuk dimajukan kepada Yang Berhormat Menteri. Sekiranya ada apa-apa sahaja yang berkaitan dengan tajuk yang nak kita buat malam ni, ataupun dengan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan Kementerian YB yang mungkin boleh dijawab bersama jika ada ruang dan masa, insya-Allah sila kemukakan dan kita akan berinteraksi langsung bersama Yang Berhormat Tuan Haji Khalid pada malam ni. Baiklah YB Haji, ya. Akan nak bawa tentang satu pertanyaan satu yang nak kita olah. Dia isu Jawi tadi pula nak kena juga, nak kena kupas juga tajuk dia pasal Tanglong dan Jawi. Baik, tadi baru isu Tanglong yang dibawa. So mungkin Babi nak bawa sikit berkenaan dengan fenomena ataupun skop dari sudut tulisan Jawi. Silakan Ji. So sekarang ni pun selain daripada isu Tanglong, isu Jawi lah yang heboh dibahas, ditimbulkan dan sebagainya. Sebenarnya kita pun
dapati bahawa isu Jawi ini pun dipolitikkan, ya, oleh dua-dua pihak, ya, malangnya lah, ya. Saya difahamkan kurikulum pendidikan, dia punya blueprint dia 2013 hingga 2025 telah ditetapkan melalui satu perbincangan bersama dengan semua golongan, sama ada yang pendidik Melayu, pendidik Cina, pendidik India, sekolah jenis kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil, ataupun sekolah jenis kebangsaan, ataupun sekolah jenis kebangsaan Cina. Diorang duduk dan diorang tentukan dia punya blueprint dan semua orang setuju, ya. Tapi malangnya pada tahun 2016 ada addendum yang dimasukkan dalam blueprint ini, ya. Saya dimaklumkan begitulah. Dan addendum ini dibuat tanpa berbincang bersama, ya. So pada addendum itu yang soal tulisan khat ini, dan dia gunakan istilah tulisan khat, dimasukkan, ya, yang asalnya 6 muka surat, dan bila ditimbulkan maka kita pun dah kurangkan jadi sebagai 3 muka surat sahaja. Dan bila addendum ini dimasukkan tanpa perbincangan, maka pada 2019 ataupun 2019 bila ianya ditimbulkan, maka golongan yang terlibat dalam membincangkan kurikulum yang asal, mereka terkejut. Ya, dia tanya, mana datang siapa pinda ni, kenapa tak bawa bincang dan sebagainya, ya. Dan inilah yang timbul berbagai-bagai tuduhan dan buruk sangka oleh kerana tindakan dibuat tanpa perbincangan. Maka ada yang tak puas hati, ya. Sepatutnya dalam soal nak tentukan kurikulum pendidikan ini, biarlah semua terlibat dalam membincangnya dan biar dipersetujui bersama, dan akhirnya ianya dapat dilaksanakan di semua sekolah-sekolah jenis kebangsaan, ya. Dia punya asas dia dan kerangka yang asal dia. Maka bantahan itu berlaku oleh kerana ianya tidak dibawa bincang, dan ada andaian bahawa ini merupakan satu usaha membawa agenda Islamisasi, nak mempengaruhi, mengislamkan orang yang bukan Islam secara tersembunyi, ya. Dan istilah khat itu, kalau kita masuk Google dan sebagainya, orang cek apa tu khat, dia kata Islamic calligraphy, ya, penulisan, gaya tulisan umat Islam, ya. Dan dia bukan Jawi. Sedangkan isu Jawi ini dalam kurikulum tu yang asal pun dah memang dah ada, seperti mana yang ditimbulkan oleh NUTP, kan. Kata dah sebenarnya dah ada dah dalam silibus dan sebagainya. Tapi apa yang menjadi isu ialah penambahan addendum itu dan sangkaan bahawa ianya ada agenda yang tersendiri, ya. So bila perkara ini timbul, malangnya ianya tidak ditangani dengan baik, dan yang golongan yang kebangsaan Melayu bawa menekan, yang golongan kebangsaan Cina pun bawa menekan, lalu akhirnya dia bukan bawa berunding untuk nak cari penyelesaian, ya. Kerana sepatutnya itulah cara yang kita amalkan dan cara kita lakukan, ya. Tapi digunakan sebagai bahan politik untuk nak laga-laga, ya. Ni nak tunjuk siapa yang kuat, ya, siapa yang tuan, siapa yang siapa yang lebih berkuasa, dan sebagainya. Isu yang seperti semua isu lah, ya. Sebenarnya kalau kita nak cari penyelesaian, kita jangan bawa kaedah siapa yang lagi kuat, siapa yang lebih berkuasa dan sebagainya. Tapi kita duduk bincang dan kita cari penyelesaian yang terbaik. Lalu ada yang komen, dia kata isu Tanglong ni sampai 7 menteri pergi selesai, tapi isu Jawi ni seorang menteri pun tak bersuara, ya. Dia pasal benda ni kurikulum Kementerian Pendidikan. Lalu bukanlah kita nak pergi, kita nak tunjuk sokong ke apa ke, bincang bersamalah, kan. Tu cara kita, ya. Bukan soal nak tunjuk siapa kuat, siapa anu. Tapi kalau ada orang datang dia
dia calakan tulisan Jawi ke apa ke, memang kita semua akan bantah kan. Tapi ini sedang dalam rundingan dan perbincangan satu pembaharuan yang nak diusahakan, yang mana kita memang bagi Parti Amanah Negara memang kita sokonglah nak bawa balik tulisan Jawi ya, dengan cara yang baik, cara yang penuh hikmah. Kita semua kena ingatlah yang menghasilkan keadaan di mana Jawi ni hampir terkubur adalah UMNO ya. Bila diorang kita capai kemerdekaan dulu, British tak haramkan tulisan Jawi. Yang haramkan ataupun yang tak mengamalkan tulisan Jawi itu adalah UMNO itu sendiri ya. Tapi tiba-tiba sekarang ni diorang pula nak jadi hero lah kononnya ya. Lalu kita nak bawa balik, memang kita sokong. Tapi cara kita nak bawa balik tu tak perlulah kita nak tunjuk siapa yang lagi kuat ke, siapa yang lebih besar ke, siapa yang lebih berkuasa ke. Tapi biarlah kita berunding, kerana benda ni bagi orang Melayu dan orang Islam saya rasa tak ada masalah. Kalau kita nak wajibkan pun tak ada masalah. Tapi bagi yang bukan Melayu dan bukan Islam, mungkin bagi mereka kata tak perlu bagi mereka nak belajar, nak sampai nak pandai tulis dan sebagainya, sekadar nak mengenali, tak ada masalah. Tak payahlah nak buatkan exam yang mana nak kena lulus. Kalau tak lulus tak boleh apa ni, dapat sijil ataupun sebagainya. Lalu ni semua menjadi isu yang sedang dibahas dan dibicarakan. Tetapi bila dilakukan secara menggunakan sentimen dan emosi, maka ianya tidak merupakan kaedah untuk mencari penyelesaian, tetapi hanya untuk nak timbulkan pergaduhan ya. Bagi kita memang nak perkenalkan dan hidupkan balik tulisan Jawi, tapi biarlah kita buat dengan cara yang penuh bijaksana, kerana benda tu telah UMNO hampir kuburkan. Kita nak selamatkan, biarlah kita selamatkan bersama sebagai satu warisan bangsa dan warisan negara, tanpa adanya chauvinisme, nak kata Melayu ni tuan lah apalah dan sebagainya. Tak perlu ya. Kaedah tu tidak mendatangkan manfaat pada mana. Tapi sebenarnya YB, apa isunya kalau kiranya kalau kita imbau balik ke belakang sejarah sebelum merdeka, yang mana kalau tak salah adalah yang bahasa ataupun tulisan perantara di antara semua bangsa di Malaya ketika tu sebelum merdeka, dan penjajah juga ketika tu menggunakan bahasa Jawi. Yalah. Sebagai tulisan Jawi, bukan bahasa Jawi ya, tulisan Jawi dalam penulisan perantara untuk untuk khusus pada Malaysia. Jadi setelah kita merdeka baru kita gunakan Romanize ni. Jadi apa isunya? Isunya ialah bila kamu nak bawa balik setelah dah bertahun-tahun tak guna, bawa balik tu biarlah bawa balik dengan cara yang bijaksana. Janganlah nak wajibkan ke, nak paksa orang dan sebagainya. Bincanglah, runding kan. Tapi dia pasal bila dah dikuburkan ataupun hampir dikuburkan, dah tak ada dah dalam utusan Melayu pun dah tak ada dah. Tak ada orang dah tulis dalam bahasa Jawi. Sebab sekarang ni kamu nak hidupkan balik, biarlah ianya dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, bukan dengan tujuan nak Melayu lah, Islam lah, apalah, tapi sebagai satu usaha yang kita nak hidupkan balik warisan, dan benda ni memang dah ada dah pun. Sedangkan kalau kita nak ambil kira YB kita pemerintah boleh aja kita nak buat apa saja yang kita rasa yang kita nak implement, tetapi kerana Pakatan Harapan ni teraskan kepada perbincangan, toleransi. Jadi Islam pun ajar kita begitu. Jadi tak adalah kita nak tekankan yang tulisan Jawi itu mesti tapi cara yang memang kita nak bawa, dan saya rasa kalau kita bincang dengan baik pun ianya pun akan diterima. Tak ada orang menafikan sejarah Malaysia ataupun tanah Melayu. Ya, walaupun hakikatnya ialah UMNO dah kuburkan dan tak lagi diguna pakai secara harian oleh masyarakat. Nak hidupkan balik tu bukan mudah ya, nak bawa balik kepada mainstream tu bukan satu perkara yang kita boleh lakukan overnight. Tapi kita nak iktiraf balik supaya budaya orang masyarakat Melayu, orang takkan katalah kita ni tak ada tulisan sendiri ya. Kita sebelum datangnya British kita ni tak ada tamadun ya, dan sebagainya. Dan supaya kita nak tentukan bahawa semua kitab-kitab lama, buku-buku lama, tulisan-tulisan lama yang dalam Jawi tu akhirnya kita pun dapat baca ya. Sepatutnya warisan bangsa lah ya. Tapi itulah, dengan cara tu biarlah buat cara yang baik,
runding bersama, bincang bersama, wajibkan, kalau nak wajibkan kepada orang Melayu dulu, lalu peringkat-peringkat lah, janganlah dengan cara yang chauvinistik dan sebagainya. Malangnya cara sekarang ni perbahasannya adalah lebih haramkan ini, haramkan itu, dan sebagainya. Nak bergaduh semua. Ini tak mendatangkan manfaat lah. So saya rasa benda ni insya-Allah biar kita benarkan golongan pendidik berbincang bersama, dan biarlah dia orang fikirkan cara yang terbaik, itu saya. Okey Haji, apa ni YB? Rasanya jelas apa yang cuba dibagi tahu oleh YB, dan sebenarnya isu Jawi ini isu yang kita boleh bincang, isu yang kita boleh bawa supaya boleh diterima pakai oleh semua, tapi cara kita nak bawa dan laksanakan tu cara yang lebih berhemah. Tak adalah kita nak guna cara pendekatan paksa dan sebagainya. Kalau nak paksa tu jadi macam cara kat India sekarang ni lah, bawa Modi kan. Duk paksa gaduh, tu semua nak tunjuk. Baiklah, kita rasa ni ada satu lagi yang saya nak sebenarnya saya ada nak video klip ni pasal ada orang tuduh. Haji nak ulas ada orang tuduh saya mengatakan bahawa saya pernah kata Nabi SAW mungkir janji, saya ingat kalau bolehlah kita mainkan video kita minta penerbit kalau boleh dapat mainkan video tu sebelum untuk kita buat ulasan balik supaya boleh dengar betul-betul apa yang saya cakap lah kan, dalam convention Parti Amanah Negara. Okay, kita tunggu. Ada orang kata kita dah janji, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah nak buat umrah, bawa para sahabat daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Dah janji dah nak buat umrah dah. Tapi dihalang. Sampai Hudaibiyah tak dapat Nabi. Apalah janji manifesto yang dibuat oleh manusia biasa. Memang kita nak buat tapi tak boleh. Duit tak cukup. Bukan kerana Mak Sabu belikan handbag Birkin untuk Kak Norma. Dah memang duit tak cukup. Ya, lalu kena fahamlah kalau benda ni kita tak faham, tanya. Okey. Ji, rasanya Wabi dia dah so jelas apa dah yang Haji nak Wabi nak cuba sampaikan, dan bagaimana orang kata dia telah disalah tafsir ataupun telah disalah ambil tentang fakta yang cuba Haji tu. Mungkin Haji sila untuk ulas berkenaan dengan video tu. Ni pun nak main politik lah dia kan. Saya rasa ada jelas saya kata Nabi SAW pernah nak buat umrah. Ni hakikat sejarah lah. Tak boleh lah kita nak kan. Itu hakikatnya. Dah nak pergi dah tapi dihalang. Samalah macam kita nak cuba laksanakan tapi kita terhalang. Bukan kita saja buat janji lepas tu kita mungkir. Kita dihalang. Kita nak laksanakan apa yang kita janjikan dalam manifesto kita, tetapi keadaan kewangan yang menyebabkan benda tu tak boleh dilakukan, kerana bila kita sebelum kita ambil alih kita pun tak tahu bahawa keadaan ekonomi seteruk itu. Begitu juga pada zaman Nabi SAW, bila Nabi nak bawa umat Islam pergi melakukan umrah, oleh kerana telah bermimpi nampak pergi ke Mekah, tapi dah pakai siap, dah berihram dan sebagainya, tapi dihalang. Bila terhalang, bukan dikatakan mungkir janji. Takkanlah orang yang bijaksana, agamawan tak faham. Bukan, kita nak cuba tunaikan janji kita tapi kita terhalang. Seperti mana Rasulullah SAW pun pernah nak bawa, terhalang. Lalu kalau Nabi sendiri SAW nak tunaikan janji pun terhalang, boleh berlaku, maka perancangan Nabi pun tak dapat dilaksanakan, maka apatah lagi manusia biasa macam kami, lalu dia kata ini dah berat lah orang yang berakidah kan. Apa yang nak cakap je lah. Kita nak dengar kalau dia berani lah keluarkan istilah takfiri itu. Janganlah cakap-cakap kan macam saya kononnya dah bercanggah dengan akidah Islam lah, apalah. Inilah masalah golongan ustaz-ustaz yang ekstrim, yang memikirkan bahawa
seolah-olah mereka lah yang Islam, orang lain yang tak sama dengan dia, tak betul tak ikut dia, dah bercanggah dengan akidah Islam. Saya rasa cukup kecewa lah bila kita lihat mufti pun ada sikap yang sebegitu. Kita mengharapkan mufti ini membawa kepada kefahaman Islam, bawa kepada perpaduan, bawa kepada kasih sayang sesama manusia, sesama umat Islam dan sebagainya. Tapi nampak dia ni pun dah jadi macam golongan takfiri jugalah ya. Malang sampai sanggup nak putar belit apa yang saya kata. Saya ingat tadi orang semua dah dengar video itu. Tak pernah dalam ucapan saya mengatakan Nabi mungkir janji. Saya kata Nabi nak bawa pergi umrah seperti mana yang dijanjikan, tetapi terhalang. Ya, bukan mungkir janji ya. Ni pandai-pandai main tambah. Taklah kita harap para penonton yang mengikuti siaran Jom Channel pada malam ini jelas tentang mungkin kesalah silap dalam menterjemahkan maksud yang cuba disampaikan oleh YB. Dan kita harapkan ini janganlah kita besarkan kerana soal kecil saja dan rasanya mungkin kita boleh tangani dengan bijaksana. Beri keyakinan kepada kerajaan hari ini. Mungkin kita dah merancang bagaimana untuk menanganinya je ya. Baik. Okey, nak tarik balik. Kita ada beberapa soalan daripada para penonton, tapi sebelum kita ke soalan penonton, mungkin ada satu dua yang dah kita rasa yang kena minta Haji kita ulas satu dua perkara yang mungkin kita nak bangkitkan di sini berkaitan langsung dengan tajuk isu Tanglung dan juga isu Jawi ni YB ya. So sebenarnya kalau kita nak ambil kira dari zaman Kesultanan Melaka lagi, maknanya dah beratus-ratus tahun yang lalu YB ya, kita ni berjiran dengan kaum Cina. Dan melihat amalan tradisi ni bukan satu perkara yang orang kata satu perkara yang pelik bagi kita ya. Dan amalan menggantung tanglung sebagai dekorasi hiasan sambutan tahun Cina ni pun perkara yang biasa. Sepanjang yang saya Uncle sendiri ingat lahirnya Uncle ni dengan jiran-jiran yang ada Cina, dengan tanglung ni bukan perkara yang luar biasa bagi kita. Dan begitu juga dengan kita ketika perayaan hari raya dengan pancak buluh, panjut kita. Satu budaya YB ya. Dan begitu juga dengan pasang lampu yang ada kaitan dengan Islam dan pasang tanglung, mana tiada kaitan langsung dengan keagamaan dan sebagainya, cuma meraihkan sahabat. Jadi untuk tu saja, apa masalahnya? Mengapa Melayu jadi paranoid? Minta Haji tolong bagi. Dia sebenarnya dia bukan Melayu buat jadi paranoid. Saya rasa orang Melayu biasa semua okey, tak ada masalah. Tapi ada kumpulan-kumpulan yang tertentu yang saja nak timbulkan isu dan dia orang nak jadikan ataupun nak bawa satu corak pemikiran yang melampau. Bukan semua Melayu, kebanyakan Melayu saya rasa tak ada masalah ya. Tapi yang seorang dua ni yang buat sampai pergi buat report polis lah, dan lepas tu polis pula pergi datang tu arahkan guru besar tu turunkan lah dan sebagainya. Memang menjadi satu perkara yang kita khawatir ya, iaitu trend ekstremisme yang dikatakan politik haluan kanan telajak ni, far right ni, inilah satu benda yang kita kena halang, kita kena lawan, dan kita kena halang daripada ianya tersebar dengan message kebencian dan perbalahan yang ingin mereka bawa ya. So ini saya rasa orang Melayu insya-Allah kita akan kekal dengan budaya kita yang saling hormat menghormati, tetapi bila ada golongan yang cuba mengapi-apikan dan sebagainya, memanglah kita khawatir kalau kita diam saja ianya boleh merebak dan mencetuskan yang tak diinginilah ya. Sedangkan itulah. Kita telah begitu punya lama untuk membendung orang kata ingat balik kenangan bagaimana 13 Mei itu bermula disebabkan oleh isu-isu yang seperti ini lah, yang saja diapi-apikan. Tapi pada masa itu kerajaan sendiri pun menyokong timbulnya masalah ya. Walaupun Tengku Abdul Rahman terkejut dan sebagainya, tapi kita faham bahawa parti-parti politik yang berkuasa pada ketika itu memang mereka nak mencetuskan ini. Tapi sekarang ni kerajaan alhamdulillah di bawah PH, maka kita tak naklah perkara yang begitu berulang, maka biarlah kita nip it in the bud lah, iaitu maksudnya jangan beri dia peluang untuk nak membesar, cepat-cepat kita cantas kalau boleh awal. Cantas awal. Baik YB, kita ada menerima beberapa soalan juga daripada
peminat setia kita, dan nama-nama yang tersiar situ pun nama-nama yang biasa bersama dengan Haji. Beberapa minggu yang soalan, kita petik salah satu soalan dari para penonton, dan terima kasih kerana bersama dengan kami bersama dengan YB dalam siaran Bicara YB Khalid untuk siri ke-50 ni. Baiklah, kita kepada soalan yang pertama yang kita ambil untuk penonton daripada Facebook, daripada saudara Omar Misbah. Apakah Jawi juga boleh dikatakan ekstrim? So saya Jawi tak ekstrim, dan seperti mana yang kita katakan, ianya memang warisan bangsa kita, negara kita, dan memang kita nak hidupkan balik, ya. Itu tak ada masalah, ya. Tetapi janganlah kita bawa isu Jawi ni dengan nada ekstremisme. Kita nak supaya Jawi ni orang semua kena belajar, supaya yang mana yang yang tak setuju akan macam melawan dan sebagainya. Tak payah kita nak bawa dengan kaedah yang begitu. Kita Melayu yang tuan lah apalah dan sebagainya. Tak payah, ya. Ini memang bila dibincang dengan cara yang baik, boleh dimasukkan dalam kurikulum. Saya rasa atas dasar persetujuan, perbincangan dan persetujuan bersama. Tapi bila dibuat dengan cara yang seperti mana yang saya difahamkan, iaitu diseludup masuk pada saat terakhir tanpa dibincang, maka memanglah orang akan tak selesa, ya. Ditanya kamu nak apa yang sebenarnya agenda kamu, ya. Kerana kita membincangkan kurikulum pendidikan, ya. Ni kita nak orang yang bukan Melayu, orang yang bukan Islam belajar juga tulisan Melayu, Jawi, tapi pada masa yang sama kita gunakan istilah khat, yang mana khat ni dia orang pun tak faham. Dia check dalam Google, dia kata Islamic calligraphy, dia kata oh ini nak bawa unsur-unsur keislaman, ya, yang mana dia orang tak macam nak memaksa mereka jadi Muslim lah, dan sebagainya. Lalu benda-benda macam ni yang kita kena tangani dengan bijaksana, ya. Bukan kita ekstrim, ya. Tapi semua benda yang baik, kalau cara dibawa tu pun baik, ianya boleh diterima. Tapi benda yang baik kalau dibawa dengan cara yang tak baik, ianya akan ditolak atas sebab pendekatan kita yang tak kena, ya. Lalu dalam soal ini kita tak perlu nak mengapi-apikan suasana dan sebagainya. Biarlah yang golongan pendidik yang menentukan kurikulum dan sebagainya duduk bincang bersama, ya. Saya rasa ianya pun dah ada dah pengenalan tulisan Jawi, dah memang ada dah dalam kurikulum sejak dulu lagi, ya, tak ada masalah. Tapi bila dibuat dengan cara yang sebegini, maka ianya boleh menimbulkan salah faham. Samalah macam kalau kita kata macam pasal kita kena faham, ya, ni kita nak membincangkan kurikulum nasional. Lalu bila kita nak bincang kurikulum nasional, maka semua orang nak beri pandangannya, ya. Dia tak boleh lah kita kata oh semua kena ikut je, kerana apa? Kerana Melayu ramai dan sebagainya. Tak boleh lah begitu, ya. Kerana kita nak tentukan kurikulum untuk semua orang. Samalah macam kalau kita kata orang kata oh okey raya Cina semua orang pasang tanglong kat rumah, ya. Mana boleh orang Melayu kata apa aku nak pasang tanglong, kan. Tapi kalau orang datang dengan baik, dia kata sebagai tanda perpaduan, sebagai tanda boleh tak kita pasang tanglong kat rumah tuan, yang tumpang. Dia kata okey boleh, mungkin kita boleh, ataupun kita kata terpulang, mungkin kita rasa tak selesa, terpulanglah, kan. Sekadar meraikan. Sekadar meraikan. Tapi cara pendekatan itu. Tapi kalau kita nak paksa, itu memang jadi isu lah. So begitulah juga dengan soal bila kita nak supaya orang mempelajari Jawi ni, memang biar dah ada dah dalam kurikulum pun, kita nak tingkatkan lagi, biar kita duduk bincang bersama, ya. Ini bukan ekstrim, ya. Nak katakan ekstrim tak betul, ya. Baiklah para penonton, penjelasan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Khalid berkenaan dengan persoalan yang ditimbulkan oleh Saudara Omar Misbah. Terima kasih kepada Saudara Omar kerana bersama dengan kita dan mengajukan soalan untuk dikemukakan kepada YB. Dan kita ambil soalan yang kedua daripada penonton YouTube, Saudara Nijay. Dia ada dua soalan, YB. Soalan pertama, salam YB, sebenarnya isu Tanglong dan Jawi ini berpunca dari mana dan mengapa pula dijadikan isu? Itulah, inilah yang saya
pun rasa sebenarnya benda ni tak sepatutnya jadi isu. Orang yang kat sekolah ramai pelajar Cina dia pasang tanglung pun sepatutnya tak jadi isu, tapi orang pergi buat jadikan isu. Buat siap buat sampai laporan polis dan paksa turunkan dan sebagainya. Begitu juga dengan Jawi, ianya pun sepatutnya tak jadi isu. Tapi bila dah dibuat dengan cara yang dibuat, dua-dua belah pihak lah menjadikan ia satu perbalahan yang sepatutnya tak payahlah kita nak berbalah, kita bawa berbincang. Kalau betul tak dirunding, kalau betul tak dibawa berbincang sebelum ini, maka kita berbincang sekarang. Tak payah nak bergaduh dan bukan isu besar sangat pun. Bukanlah isu besar sangat pun ya. Tapi bagi kita kena memahami juga bahawa perkara ini adalah soal silibus pendidikan nasional, maka semua pihak kena kita bawa berunding bersama ya. Jangan kita kata oleh kerana kita ni maka kita boleh ikut kehendak kita dan sebagainya. Dan jika bersetuju kita akur. Kita kita carilah penyelesaian yang terbaik. Baik, soalan kedua daripada saudara NJ. YB merujuk kepada video YB tadi. Dia merujuk kepada YB tadi. Kita sering dengar pemimpin PH mengadu tak cukup duit bila mana mereka gagal nak tunaikan janji. Boleh kita tahu ke mana pergi pinjaman bond samurai dan hasil negara? Memang duit yang soal pinjaman bond samurai itu taklah cukup untuk nak cover semua kita punya hutang-hutang dan sebagainya ya. Dia jumlahnya taklah banyak mana. Dan apa yang kita telah lakukan ialah dengan kita gunakan samurai bond tu, kita selesaikan sebahagian daripada hutang itu. Kerana hutang itu dikenakan dengan kadar interest ataupun bunga yang lebih tinggi berbanding dengan samurai bond. Lalu gunakan duit daripada surat samurai bond yang ada kadar yang lebih rendah bunganya untuk selesaikan sebahagian daripada hutang. Tapi hutang tu masih ada lagi kerana hutangnya bukan sedikit, banyak ya. Dari segi hasil negara memang ada, dan itulah yang kita gunakan. Bukanlah sampai tak ada duit, yang sekolah-sekolah pun dah diperbaiki, yang jalan pun dibina dan sebagainya, semua pakai duit daripada hasil negara pun ya. Gaji-gaji berjalan, tak adalah sampai tak ada orang tak terima gaji dan sebagainya. Lalu duit tu memang ada, tetapi hakikatnya tak cukup untuk kita nak pakai untuk memenuhi kesemua janji-janji manifesto itu, termasuklah soal pinjaman PTPTN dan sebagainya lah. Tapi yang mana yang ada kita gunakan, tak adalah kita guna untuk nak beli handbag Birkin ke dan sebagainya, ataupun hadiah yang setengah juta untuk nak pujuk hati bini yang marah dan sebagainya ya. Semua duit rakyat dijaga dan diguna pakai dengan baik. Hanya masalahnya jumlah hutang negara dah banyak, hasil daripada kecuaian dan ketidak pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pentadbiran yang lama. Termasuklah nak kena cover duit yang di tabung haji, nak kena cover duit yang Felda, penyelewengan dia dibuat bukan sekadar 1MDB. Kalau sekadar 1MDB je mungkin tak seteruk, tapi dengan yang lain-lain, Felda lagi besar, dengan tabung haji lagi dan sebagainya ya. Ini semua hakikat kebenaran yang terpaksa kita hadapi dengan lembaga tabung angkatan tentera, dengan EPF dan sebagainya, semua tu ya, yang mana yang ada masalah, yang ada kecuaian, terpaksalah kita tangani. Tapi tahun yang kedua ni 2020 semakin baik insya-Allah tahun depan semakin baik insya-Allah. Dan kita dapat nampak dan kita dapat lihat tentang mungkin di tahun pertama dulu penyesuaian, tahun penyesuaian yang mana di kalangan ramai di tangan kita pun kadang tak sangka jadi menteri kita kejut lagi je ya. Jadi tahun kedua kita dah mula merancang, dan tahun ketiga kita implementation. Jadi kita harap tengok tentang pendekatan yang Kerajaan Pakatan Harapan nak bawa, dan insya-Allah kita akan bermula daripada tahun ketiga, tahun keempat, kelima. Lihatlah perubahan yang ingin dibawa oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk rakyat Malaysia yang tercinta ini. Baiklah YB, kita ada juga soalan-soalan seterusnya daripada para penonton yang mengikuti siaran langsung kita ni melalui Jom Channel FB Live dan juga Jom Channel Facebook, Jom Channel YouTube ya. Baik, untuk tu YB akan nak
kursi ataupun untuk kita ada beberapa soalan lain. Dan tadi kalau kiranya tadi akan bawa isu Tanglung jadi mungkin hari ini nak sikit nak tanya, nak kita bincang bersama bukan dengan tulisan Jawi ni sikit je Persatuan Lembaga Pengurus Cina Malaysia ataupun Dongzong dan gabungan Seni Hot Action Team atau Sekat membantah pengajaran 3 muka surat tulisan Jawi di sekolah vernakular. So Kerajaan Pakatan Harapan dikritik kerana membiarkan isu itu berlarutan. So soalan Uncle J, bagaimana kita harus menangani kumpulan-kumpulan bigot ni, ataupun bigot yang kita yang mahu membakar api kebencian bagi merenggangkan hubungan kaum yang dah kita bentuk selama ni je. Saya tak setujulah kita nak panggil dia orang ni kumpulan bigot ke dan chauvinis ke dan sebagainya. Dia orang ni golongan pendidik. Lalu bila dia orang ni golongan pendidik, bila kita nak paksa dia orang gunakan satu kurikulum, kita kena bincanglah dengan dia orang. Tu je. Mungkin kalau bigot tu maksud macam taksub gitu je jadi saya tak faham. Saya rasa begini, dia orang pun dah terima pendedahan tulisan Jawi darjah 1 dan sebenarnya memang dah ada dalam sistem kurikulum sekolah kebangsaan. Tak ada jadi isu tapi bila kita nak paksa mana-mana sama ada sekolah, mana-mana sekolah lah kita nak paksa, biar kita bawa secara berunding lah. Jangan kita buat undang-undang terus kita nak paksa. Itu bukan kaedah yang wajar Dan kalau kita nak panggil kumpulan ni bigot ke chauvinis ke, ianya tidak membantu lagi baik kita menghormati mereka dan kita dengan cara itu pun dia orang akan menghormati kita daripada kita nak nak saling menggelar di antara satu sama lain, tidak akan menyelesaikan. Hakikatnya golongan pendidik Cina, golongan pendidik India, golongan pendidik Melayu, semua ada sumbangan mereka kepada masyarakat. So tak perlu kita nak timbulkan kebencian dan sebagainya. Yang penting kita duduk bersama dan kita bincang dengan cara yang baik untuk mencari satu penyelesaian. Jangan tak perlu kita nak maksa-maksa dan sebagainya. Mungkin dari golongan ekstremis Melayu yang cuba nak jenamakan macam Dongzong ni sendiri macam Haji kata tadi yang mereka adalah dari kalangan pendidik so saya rasa yang penting ialah sikap saling menghormati dan apa jua sistem pendidikan yang kita nak masukkan kurikulum ke apa ke mata pelajaran ke apa ke, biar kita buat dengan cara kita berbincang dan kita berbahas dengan baik dalam satu mesyuarat jawatan kuasa yang terlibat dalam soal kurikulum itu. Bukan kita bergaduh secara terbuka, lepas tu saling menggelar lah dan sebagainya, kerana ia tidak menyelesaikan masalah. Lagi baik kita kata okey, hakikatnya tulisan Jawi ini adalah warisan negara. Ianya bukan nak diperkenalkan bukan dengan tujuan nak menjadikan bukan Melayu ni jadi orang Islam. Benda-benda ni semua kita kena tangani kerana ada juga yang golongan yang mungkin bukan daripada Dongzong sendiri ataupun mungkin ahli Dongzong yang membawa pemikiran yang sebegini, yang memanaskan keadaan ni. Lalu bila kita bawa dalam mesyuarat dan kita bincang bersama, maka ianya tidak akan dapat diambil kesempatan oleh golongan ekstremis, sama ada yang Cina ataupun yang Melayu. Tak ada orang yang boleh manfaatkan ataupun ambil kesempatan. Tapi bila kita cuba paksa, maka yang golongan ekstremis Cina akan bantah dan kata ini semua satu usaha nak mengislamkan. Dan yang oleh kerana itu maka badan-badan seperti Dongzong ni pun akan terpaksa membantah juga atas dakwaan yang sebegitu. Lepas tu golongan yang Melayu yang ekstremis pula dia akan dan ianya bergaduh. Sedangkan benda ni benda yang boleh duduk bersama dan bincang, menentukan kurikulum seperti mana yang biasa dilakukan. Yang masalahnya oleh kerana tak dibuat dengan cara yang sebegitu, maka akhirnya inilah yang jadi pasal konon niat baik, konon lah nak seludupkan agenda tulisan khat dan sebagainya dalam kurikulum. Kenapa buat macam tu? Ia benda yang bukan benda yang jahat. Kenapa kita nak buat dengan cara yang seludup ataupun
tak duduk bincang bersama dan sebagainya. Kan? Dia bila tak duduk bincang bersama tu yang orang kata kita ni ada agenda. Tu yang jadi masalah, ya. So itulah bagi saya istilah isu ni kalau ditangani dengan baik, tak ada orang akan bantah. Ya, tak ada orang boleh nafi sejarah negara. Ya, itu dah sejarah dah. Dah memang semua orang tahu. Tulisan perjanjian Pangkor pun tulis dengan Jawi dan sebagainya. Tapi janganlah kita kata oleh kerana perjanjian Pangkor dah tulis dalam Jawi, maka sekarang ni kita nak semua sekolah tulis Jawi. Tak boleh lah macam tu. Kita duduk, kita bincang lah. Tapi di peringkat kalau tak salah ke, di peringkat Menteri Agama tiap hari Jumaat kerana dia nak iktiraf Jawi itu, surat menyurat semua dalam bahasa Jawi. Jadi satu pendekatan untuk mengiktiraf tulisan Jawi itu sendiri. Dan kita ucap tahniah kepada Dr. Ibrahim Datuk Seri Dr. Mujahid atas usaha itu. Memang kita nak hidupkan balik. Memang kita nak, tapi bukan dengan cara paksaan. Baik. Ya, biarlah kita buat dengan cara yang baik. Kerana benda ni baik, tak ada masalah kalau ditangani dengan baik dan bijak. Dan apa salahnya kalau orang Melayu juga nak belajar tulisan tak ada Cina? masalah. Dan baiklah, kita rasa kita ilmu, supaya boleh orang ramai ataupun rakyat boleh memahami tentang pendekatan yang nak dibawa oleh Kerajaan Pakatan Harapan hari ini, yang kita tak nak bawa pendekatan yang ekstrim, kita tak nak bawa pendekatan paksa, tapi bawa perkara yang boleh dibincang, disetujui dan diimplementkan. Baik Haji, kita mungkin masa pun mengejar kita dan kita ada beberapa soalan lagi, dan rasanya kita ke soalan yang dikemukakan oleh penonton. Daripada saudara Ahmad Zuhri, penonton Facebook, dan soalannya berbentuk begini, bunyi begini: saya percaya YB buat yang terbaik, tetapi isu sekolah vernakular ia mungkin tiada kaitan dengan perlembagaan, tetapi mewujudkan satu aliran sekolah kebangsaan tanpa vernakular adalah satu dasar kerajaan. Tapi mewujudkan satu aliran sekolah kebangsaan tanpa vernakular adalah satu dasar kerajaan. Perlu dilakukan untuk mewujudkan perpaduan negara. Boleh saja bahasa Mandarin atau Tamil diajar di sekolah kebangsaan. Okey, sila komen. Dia bila saya kata bahawa ianya perlembagaan itu memberikan hak untuk diadakan sekolah vernakular. Bukanlah saya kata bahawa sekolah vernakular itu dalam perlembagaan sebut mesti ada, tapi ia membenarkan, dan itulah sebabnya yang saya katakan bahawa bila perlembagaan itu di draft dan dilaksanakan, sekolah vernakular pun dah ada, dan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bercanggah dengan perlembagaan. Kalau kita nak adakan satu dasar pendidikan untuk nak satukan semua dan sebagainya, itu terpulanglah. Tapi kena bincanglah, bukan paksa. Bukan kita pergi, kita bawa steamroll, kita tutupkan sekolah vernakular dan sebagainya, kita paksa semua orang masuk dalam aliran sekolah yang kita kata satu aliran yang mesti semua orang ikut. Apa yang dilakukan sekarang ini ialah kita bincang untuk apa yang kita anggap penting mesti wujud di dalam kurikulum sekolah vernakular sebagai satu usaha untuk nak mewujudkan perpaduan. Itu termasuklah pendidikan bahasa Malaysia dan sebagainya yang ada dalam memang dalam silibus sekolah vernakular juga. Sekolah vernakular ini bukanlah dia tak ajar bahasa Malaysia, so soal bahasa kebangsaan dan sebagainya, hanya dia punya bahasa pengantara tu adalah bahasa ibunda, oleh kerana mereka beranggapan bahawa untuk nak mempelajari sesuatu ilmu, mereka perlu gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua, dan oleh kerana itu mereka nak gunakan bahasa ibunda mereka, dan itu merupakan hak mereka yang kita hormati. Tetapi untuk nak jaga perpaduan, maka semua kena belajar bahasa Malaysia. Dan sampai sekarang pun masih lagi ada keperluan untuk nak dapat kredit dalam bahasa Malaysia dan sebagainya, untuk nak dapatkan jawatan-jawatan dalam dalam perkhidmatan kerajaan dan sebagainya. Itu tak menjadi masalah. Soal sama ada kita perlu wujudkan hanya satu aliran pendidikan untuk menjamin perpaduan nasional, itu terpulang pada kita untuk nak berbincangkan. Kalau dalam sekolah tu nak belajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil, dan bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, itu terpulanglah kalau orang rasa dia nak buat satu corak sekolah yang sebegitu. Tapi untuk ianya dijadikan sebagai dasar negara,
pendidikan negara memang perlu perbincangannya lebih mendalam lah kan. Bila mungkin kita akan terima satu soalan terakhir daripada para penonton dan mungkin penerbit boleh soalan yang terakhir daripada penonton. Kita ambil soalan ni soalan ni daripada penonton Facebook yang menamakan diri dia sebagai Ashraf. Apakah faktor utama wujudnya isu-isu perkauman dan apakah langkah kerajaan nak bendung wujudnya isu-isu ini? Okey, yang faktor utama ialah nombor satu, bila berlakunya peralihan kerajaan, ya, maka Pakatan Harapan menjadi kerajaan, Barisan Nasional bersama dengan UMNO menjadi pembangkang, ya. Maka UMNO dan PAS sebagai pembangkang, mereka mendakwa bahawa oleh kerana mereka pembangkang bererti bahawa orang Melayu dah hilang kuasa politik. Kerana bagi mereka, merekalah yang politik Melayu dan politik orang Islam adalah UMNO dan PAS. Lalu bila politik Melayu dan politik orang Islam dah tak ada dalam kerajaan, maka dia kata Melayu dan orang Islam dah hilang kuasa politik, ya. Sedangkan walaupun mereka adalah parti Melayu dan parti Islam atas nama, tetapi hakikatnya ada juga parti-parti yang lain, ya. Bukan semua orang Melayu masuk UMNO, bukan semua orang Islam masuk PAS, ya. Orang dalam Bersatu juga orang Melayu, orang yang dalam Amanah juga orang Islam Melayu, ada juga yang Melayu di dalam Keadilan, ada juga Melayu walhal dalam DAP, ya. Yang penting bagi kita ialah bahawa kerajaan Pakatan Harapan ini dia berjaga kepentingan semua kaum dan dia ikut apa yang terkandung dalam perlembagaan, ya. Tapi oleh kerana UMNO dengan PAS ni dah tak ada kuasa politik, maka mereka menggunakan isu itu untuk mengatakan Melayu dan Islam dah hilang kuasa politik. Oleh kerana itu mereka timbulkanlah kononnya, tengok dah Cina dah berkuasa. Kenapa? Kerana sekolah pasang tanglung, sedangkan sekolah tu pasang tanglung daripada dulu lagi, ya. Tengoklah orang bukan Islam dah berkuasa. Kenapa? Kerana orang Islam pergi Ponggal, sedangkan orang Melayu pergi majlis Ponggal daripada dulu lagi. Tengoklah orang bukan Islam dah berkuasa. Kenapa? Kerana orang Melayu dah ucap selamat sambut hari Natal, ya, dan sebagainya. Sedangkan itu dilakukan daripada dulu lagi, ya. Tapi itulah dia nak spin, ya, dia nak spin. Hari ni yang jadi isu. Dia jadikan isu. PH memerintah. Pasal PH memerintah, dah Melayu semua dah jadi Kristian lah, dah jadi Hindu lah, Melayu dah jadi Melayu, dah semualah, dah. Sedangkan dulu buat tak ada masalah. Malahan dulu kalau nak fikirkan, UMNO dulu lagi teruk dengan dia punya Toto lah, dia punya judi yang Toto tu main TV lagi tu, bila dia nak siaran langsung lagi, ya. Dulu tak ada. Yang mengharamkan tulisan Jawi pun UMNO, tapi dia kata ni PH lah apa. Inilah yang kerana dia nak menjadikannya isu politik untuk nak kembali berkuasa, ya. Cara kita nak bendung ni kita kena perjelaskanlah, penerangan, dan masyarakat sendiri mesti ada kefahaman dan ilmu dan kekuatan untuk mampu menolak semua trend-trend yang negatif yang macam ni, ya. So inilah yang kita nak, supaya orang Melayu sendiri pun janganlah terikut-ikut dengan semangat perkauman yang sengaja diada-adakan. Orang Melayu tak terancam, ya. Kedudukan Islam dalam negara pun tak terancam, ya. Tapi kalau bagi UMNO, dia kata Melayu terancam. Kenapa? Kerana UMNO dah tak berkuasa, ya. Sedangkan bukan dia je yang UMNO, yang Melayu, ya. Islam terancam. Kenapa? Kerana PAS tak berkuasa, ya. Sedangkan bukan PAS je yang orang Islam, ya. Orang lain pun orang Islam juga, dan kita jaga juga kepentingan Islam, ya. Perlembagaan kita yang menetapkan Islam tu adalah agama persekutuan, kedudukan raja-raja, kedudukan agung, kedudukan mufti dan sebagainya, semua menjelaskan, ya, bahawa Islam tetap berkuasa dan berpengaruh, ya. Tak ada yang mengancamnya pun. Tapi bagi mereka untuk nak tentukan bahawa kerajaan PH ni akan dapat dijatuhkan, mereka bawa isu itulah. Dia tak ada isu lain. Takkan dia nak cakap pasal nak memerangi rasuah. Dia orang semua kaki rasuah, kan. Takkan dia nak kata kita nak lawan kleptokrasi. Dia orang yang kleptokrasi, ya. Selalu apa isu yang ada pada dia? Perkauman, agama, jual agama. Inilah yang malangnya, ya, merosakkan imej agama, mengeluarkan sikap-sikap yang ekstrim atas nama agama, dan ini amat mendukacitakan.
Baik. Dan kita tak naklah yang kepentingan menggadaikan keharmonian bangsa ataupun keharmonian perpaduan yang kita wujudkan dan kita bina begini lama atas kepentingan politik. Jadi semata-mata kerana itu, jadi kita rasa kita harus menolak politik-politik yang sebegini. Dan rasanya kita dah di penghujungnya Wabi, dan mungkin Wabi nak rangkumkan sekali tentang sebagai penutupnya isu Tanglung ni macam mana yang kita lihat kalau kita nak ambil kira aja ya. Ketika Christmas orang-orang Kristian pasang lampu klip-klip sebagai warna, dan ini Kristian pasang pada pokok Christmas mereka kan. Adakah ini pula jadi lampu Christmas tu harus diharamkan juga? Kan. Jadi mungkin Haji nak rangkumkan pula serentak antara dua tajuk kita ni, dan soalan yang sama juga tentang kita ceritakan tentang atau yang menolak, orang kata satu golongan yang menolak tulisan Jawi ini untuk kita ketengahkan apalah masalah besarnya. Jadi untuk tu mungkin di penghujungnya minta lebih rangkum kesimpulan kepada perbincangan ataupun ulasan kita pada malam ni. Baiklah, saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia, sama ada yang Melayu, yang bukan Melayu, yang Islam, yang bukan Islam, untuk kita sama-samalah pertahankan kepelbagaian yang wujud di negara kita. Dan ini merupakan satu perkara yang kepelbagaian yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlulah kita saling bermusuhan oleh kerana kita berbeza. Biarlah kita berpegang teguh dengan prinsip saling hormat menghormati dan mempertahankan hak semua pihak untuk mengamalkan budaya mereka dan juga agama mereka tanpa diganggu dan digugat oleh mana-mana pihak. Dan itulah apa yang terkandung di dalam perlembagaan kita, dan biarlah kita hayatinya dengan penuh kefahaman bahawa sebenarnya apa yang terkandung dalam perlembagaan itu merupakan satu penghayatan dan pengamalan prinsip-prinsip yang selari dengan kehendak Islam. So kita boleh menjadi contoh kepada dunia dalam soal kepelbagaian dan soal masyarakat majmuk, dan pada masa yang sama menunjukkan kepada dunia bahawa Islam itu adalah satu agama yang penuh prinsip keadilan dan saling menghormati di kalangan manusia. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada semua para penonton yang setia bersama kami dalam program Bicara Bersama Yang Berhormat Tuan Haji Khalid Samad. Dan jangan lupa tuan-tuan puan-puan penonton setia Jom Channel, ikuti lagi kami di minggu hadapan. Dan untuk makluman para penonton, pada minggu hadapan kita ulang lagi sekali yang Dr. Yang Berhormat Dr. Datuk Seri Dr. Zulkifli, Menteri Kesihatan ataupun pengarah strategik kepada Parti Amanah Negara, akan bersama kita pada hari Isnin. Dan sebagai biasa pada hari Rabu, Yang Berhormat Wabi Khalid akan bersama kita lagi. Terima kasih kepada semua penonton yang bersama kami sepanjang 1 jam, dan kepada para penonton yang juga telah memberikan soalan-soalan untuk kemukakan kepada YB. Dan kita ucapkan terima kasih dan terus sokongi kami, dan terima berita-berita yang terbaik, berita-berita daripada menteri, berita daripada tokoh-tokoh pimpinan langsung daripada Jom Channel. Jadi ikuti kami sentiasa, kami mengalukan kesetiaan para penonton. Dan untuk itu kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tuan Haji Khalid Samad selaku Menteri Wilayah Persekutuan, merangkap pengarah komunikasi Parti Amanah Negara dan merangkap ahli Parlimen Shah Alam. Terima kasih banyak-banyak Wabi kerana bersama dengan kita sepanjang 1 jam. Baik, untuk itu kita jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih bersama kami. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.